Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma. Allahumma faqihna fid din wa'allimna at-ta'wil wahdina ila siratikal mustaqim. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita rafa'kan kesyukuran kepada Allah Ta'ala di atas segala rahmat dan kurniaannya. Pada malam ini kita masih lagi diberikan nikmat kehidupan, kesihatan dan afiat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk dapat bersama-sama kita pada malam ini untuk kita menyambung pengajian mengenai tadabbur menerusi surah Al-Insan. InsyaAllah untuk malam ini kita akan menyambung pada ayat kelima. Ayat ini Allah Ta'ala bercerita berkenaan dengan sifat golongan Al-Abrar, ciri-ciri golongan Al-Abrar. Jadi kita boleh baca daripada ayat yang kelima pada surah Al-Insan ini sehinggalah kepada firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Allah Ta'ala sebutkan pada ayat yang ke-10. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal abrara yashrabuna min ka'sin kana mizajuha kafura 'aynan yashrabu biha 'ibadullahi yufajjirunaha tafjira yufuna bin النذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا. Sadaqallahul azim. Baik, kita lihat mafhum daripada ayat yang kelima sehingga ayat yang ke-10. Allah Ta'ala berfirman dengan mafhumnya, sesungguhnya orang-orang yang berbakti dengan taat dan kebajikan akan meminum di dalam syurga itu daripada piala sejenis minuman yang bercampur dengan kafur. Ayat yang ke-6, iaitu sebuah mata air di dalam syurga Allah yang diminum daripadanya oleh hamba-hamba Allah yang taat itu. Mereka boleh mengalirkan mata air itu di tempat-tempat tinggal mereka dengan aliran yang semudah-mudahnya dan menurut kemahuannya. Ayat yang ke-7, mereka dikurniakan kesenangan itu kerana mereka menyempurnakan nazarnya, apatah lagi yang diwajibkan Tuhan kepadanya,
serta mereka takutkan hari akhirat yang azab siksanya merebak di sana sini. Ayat yang seterusnya ke-8, mereka juga memberi makan benda-benda makanan yang dihajati dan disukainya kepada orang miskin, anak yatim dan juga tawanan perang. Ayat yang ke-9, sambil berkata dengan lidah atau dengan hati, sesungguhnya kami memberi makan kepada kamu kerana Allah semata-mata. Kami tidak berkehendakkan sebarang balasan dari kamu ataupun ucapan terima kasih. Ayat yang ke-10, kami sebenarnya takutkan Tuhan kami, takut ia kenakan kami azab hari yang padanya muka orang yang bersalah itu masam berkerut-kerut. Baik, berdasarkan ayat 5 sehingga ayat ke-10 yang kita bacakan tadi, ayat ini Allah Ta'ala memperincikan dan menghuraikan kepada kita salah satu daripada golongan orang-orang yang mendapat keistimewaan daripada rahmat dan keampunan Allah dan juga perlindungan Allah Ta'ala di hari kiamat. Siapa golongan ini? Golongan Al-Abrar. Perkataan Al-Abrar adalah plural daripada perkataan yang asalnya singularnya atau mufradnya adalah Al-Barru. Al-Barru maksudnya orang yang suka berbuat kebaikan. Adapun Al-Abrar adalah merupakan plural, jamak bagi perkataan Al-Barru. Baik, kalau kita lihat setelah ayat sebelum ni, Allah Ta'ala cerita kepada kita kelompok yang pertama di hari akhirat itu adalah golongan Ashabus Shimal, yang disebut sebagai golongan kiri, iaitu terdiri daripadanya orang-orang kafir, orang musyrik dan orang munafik. Dan daripadanya itu adanya yang menerima suratan dengan tangan kiri, dan ada juga yang dari kalangan mereka menerima suratan daripada arah belakang mereka. Tapi ayat kelima ni Allah berpindah cerita kepada kita tentang sifat golongan kanan. Ulama membahagikan golongan kanan ini terbahagi kepada 3 golongan. Yang pertama disebutnya mereka sebagai golongan Al-Abrar. Yang kedua mereka disebut sebagai golongan yang disebut dalam Quran Ulul Albab. Dan yang ketiga adalah golongan yang disebut sebagai Al-Muqarrabun, atau juga dikenali sebagai As-Sabiqun. Berdasarkan 3 golongan ini, 2 daripadanya menerima suratan amal dengan tangan kanan. Adapun yang ketiga, yakni golongan Al-Muqarrabun atau As-Sabiqun, mereka tidak menerima suratan amal, melainkan mereka langsung dibawa menuju ke syurga Allah tanpa hisab. Ini golongan-golongan yang paling istimewa, very very important person, yang dibawa oleh Allah Ta'ala ketika menghadap Allah menuju hari kiamat. Ya. Tapi kelompok yang kita bincang pada malam ini adalah salah seorang golongan kanan yang diberi nama golongan ini adalah Al-Abrar. Siapa golongan Al-Abrar? Golongan Al-Abrar, untuk kita mengenalinya, ada beberapa perkara yang telah disebutkan oleh para ulama sifat-sifatnya. Yang pertama, golongan Al-Abrar itu sebahagiannya sifatnya Allah ada terangkan dalam ayat yang kita bacakan ini, tapi sebahagiannya yang lain dihuraikan di tempat-tempat yang lain berdasarkan dalam kitab yang telah dihuraikan oleh para fuqaha. Yang pertama, golongan Abrar itu adalah golongan Siddiq. Golongan Siddiq yang disebutkan sebagai golongan orang-orang yang sentiasa bercakap benar
dan orang yang membenarkan keimanannya dan yang membenarkan amalannya. Itu golongan siddiq, orang yang bercakap benar dan yang membenarkan keimanannya dan amalannya. Maksudnya dia bukan sekadar beriman, percaya, baca, tahu, tapi dia buat, dia praktis, dia laksanakan, dia kerjakan. Itu susah tu. Bukan semua orang tahu, dia buat apa yang dia tahu. Dan bukan semua orang yang percaya, dia membenarkan apa yang ia percaya. Tidak semua. Tapi golongan al-abrar ni, dia buat. Kalau dia tahu neraka ada, dia berusaha menjauhkan neraka itu seperti singa yang kelihatan di matanya. Kalau dia yakin ada syurga, dia berusaha untuk mendapatkannya seperti nikmat yang lazat yang berada di hadapan matanya. Dia betul-betul seolah-olah nampak nikmat itu dengan tahap ainul yaqin. Dia bukan ilmul yaqin saja, tapi dia ainul yaqin. Dia tengok benda tu seolah-olah benda tu ada di hadapan mata, walaupun benda tu ghaib, walaupun benda tu tak nampak. Yang kedua, sifat mereka orang yang bersegera berbuat kebaikan, yang Allah Ta'ala sebut dalam Quran, ulaika yusari'una fil khairat, dalam surah Al-Mu'minun. Mereka itu adalah golongan orang-orang yang yusari', bersegera dalam berbuat kebaikan. Maknanya kalau ada peluang berbuat kebaikan, mereka tidak menangguh-nangguhkan, mereka tidak menunda-nundakan, tapi mereka menyegerakan sesuatu kebaikan itu. Jadi sikap suka melewatkan atau menundakan atau mengambil remeh dalam berbuat kebaikan ini, walau sekecil mana pun, bukan golongan abrar, tapi golongan malburu. Ini lebih kurang. Jadi bukan abrar, lain. Yang ketiga, mereka yang berbakti kepada kedua ibu bapanya. Sebab kalau kita tengok dalam Quran, Allah gunakan bahasa dalam kita menyantuni ibu bapa kita. Allah guna perkataan albir, yang disebutkan dalam Al-Quran, wa bil walidaini ihsana, dan dalam hadis Nabi SAW baginda sebut birrul walidain, baginda menggunakan perkataan albir. Albir itu bukan sekadar buat baik, tetapi buat baik yang terbaik. Suatu bahasa yang Allah pakai itu bahasa yang menunjukkan kesempurnaan. Jadi bila kita bercerita tentang golongan al-abrar, mereka bukan sekadar golongan yang berbuat baik, tapi bila mereka berbuat sesuatu kebaikan, mereka melaksanakannya dengan terbaik, penuh berkualiti, penuh kesempurnaan. Ini golongan al-abrar. Yang keempat, mereka itu adalah golongan yang bertakwa kepada Allah, yakni taat dan patuh kepada perintah dan larangan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kelima, mereka itu adalah golongan yang tidak berbuat zalim. Maknanya mereka tidak berbuat zalim kepada diri sendiri, yakni melazimi dosa, ataupun berbuat zalim kepada sesama manusia. Ini ciri-ciri sifat golongan al-abrar. Kemudian sifat yang seterusnya, mencintai kebaikan dan suka berbuat kebaikan. Sifat mereka bukan sekadar berbuat kebaikan, tapi mereka mencintai kebaikan yang mereka buat. Dia beza kita buat dengan cinta dengan kita buat dalam paksa.
Macam orang baca kopi lah. Lama tak datang kuliah kan, lama tak akan kopi. Kalau kita baca kopi tu kerana terpaksa, dia rasa dia lari sikit. Tapi kalau kita baca kopi tu dengan kasih sayang, oh, dia rasa dia macam nak repeat. Ha? Itulah ya, dia lain. Dia buat dalam keadaan paksa dengan buat dalam keadaan cinta, dia lain. Macam kita semayang, kalau kita semayang dalam keadaan paksa, terpaksa semayang, walaupun kita cukup syarat dan rukun tu, kita jagalah sebab tak nak bagi batal. Tapi dengan satu orang, dia buat tu dengan cinta, ya, dia buat tu dengan cinta. Jadi dia punya ladzah, kelazatan, kemanisan iman tu tak sama. Dia punya keasyikan dan keseronokan di dalam ibadah. Dia kalau paksa ni kita rasa macam beban. Oh, panjang tu imam ni baca. Kita rasa semayang tu rasa macam malas lah. Ini ciri-ciri sifat orang munafik. Wa idza qamu ila salati qamu kusala yura'una an-nas. Bila mereka nak solatnya, oh, dia rasa malas. Kalau rajin pun sebab nak tunjuk ke orang kan? Tapi kalau orang-orang yang abrar, dia bangun tu bukan kerana terpaksa, kerana dia suka buat benda tu, ya? Macam orang minat tim Argentina, dia memang sukalah player dia ke, Messi ke, atau memang tim tu dia minat. Oh, dia bangun. Dia bangun tu kenapa? Dia suka tim tu, dia fanatik kat tim tu. Oh, dia bangun. Tak payah pasal jam pun, 3 pagi tepat bangun. Menang pula. Memang seronok lah dia kan? Dengan satu orang lagi, dia tak minat bola, kita kejut dia, bangun juga tengok bola. Kita pasal tengok, kita pasal tengok lah teman. Dia kata, teman bapa rasa seorang tengok ni boring. Dia kata, tengok teman. Kan? Yang tu dia tengok jugalah teman bapa dia, tapi dia boring. Pasal dia memang tak minat bola. Tengok juga tapi tak minat, ya? Baik, itu adalah merupakan ciri-ciri mereka, ya. Ada lagi ciri-ciri mereka, nanti kita sambung pada ayat berikutnya. Apa Allah Ta'ala janjikan kepada golongan al-abrar ini apabila mereka kembali di sisi Allah di hari akhirat? Allah janjikan kepada mereka minuman sebelum masuk syurga. Ahli syurga ni akan dimuliakan oleh Allah dengan diberikan minuman. Kalau kita biasa pergi hotel-hotel yang mahal, kita masuk je hotel tu, ada orang buka pintu, kita tak ada nak pergi kat reception, nak buat check-in, dia bagi, ada satu waiter bawa, dia bagi ayak kat kita. Pasal dia tahu orang yang datang di hotel ni kebiasaannya orang yang musafir. Kalau tak musafir pergi hotel buat apa? Duduk rumah dia lah. Biasanya orang yang ada urusan, bekerja, atau yang musafir. Jadi dia tahu orang ni dalam kepenatan, dia bagi air. Sebab tu kalau kita tengok ayat Quran, ayat ni Allah cerita tentang nikmat-nikmat dalam syurga sebahagiannya. Tapi sebelum cerita tentang nikmat tu, mereka nak masuk syurga, Allah bagi air dulu. Air, Allah kata yashrabuna min ka'sin. Mereka minum air itu daripada satu gelas yang terdapat di dalam syurga, yang mana bila kita nak kena tahu dalam syurga Allah, sebahagian ayat Quran Allah cerita apakah bekas-bekas minuman yang dipakai untuk menjamu ahli syurga. Ada sebahagian bekas tu Allah cerita, ada sebahagian bekas Allah tak cerita. Dia tak boleh cerita semua. Cerita semua tak surprise.
Nanti dalam Quran Allah kata fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun. Kamu takkan tahu apa yang Tuhan rahsiakan daripada nikmat dalam syurga yang menyedapkan mata kamu. Allah tak ada cerita semua. Antaranya kalau kita baca Quran, ada di setiap bekas tu merujuk kepada minuman yang khusus. Oh, tu nak kata kaya tak kaya dalam syurga ni. Kita sekali lagi minum teh tarik, belasah cawan apa pun boleh. Hak gelas pun boleh, hak plastik pun boleh, hak polisterin pun boleh. Ni ada dan syurga proper. Arak ada gelas dia. Air susu ada cawan dia. Oh, dia spesifik. Nak lambangkan kayanya ahli syurga ni. Sebab tu Allah Ta'ala mulakan ayat ini, bekas minuman pertama namanya ka'as atau ku'us. Ini adalah minuman yang Allah Ta'ala berikan daripada mata air syurga. Dia bukan arak, mata air. Mata air kosong, air mineral. Tapi bukan macam mineral dunia ni lah. Allah bagi yang tu. Dia ada ka'as, dia ada cawan yang tirus bentuknya. Nanti kita tengok satu ayat lagi, ada yang dinamakan kub, ataupun Allah sebut dalam Quran aqua. Kub ni bekas minuman macam piala. Ini Allah bubuh arak, cawan besar, pegang macam ni, minum macam tu. Itu aqua. Itu untuk minuman arak. Ada lagi satu minuman nama dia qawarir. Kita jumpa juga dalam surah Al-Insan. Qawarir. Yang ni minuman yang Allah campurkan arak dengan yang lain. Ini lagi special, lagi grade, lagi tingginya. Ada pula dalam hadis sebut bekas mereka tu daripada emas tulin dan perak tulin yang dihiasi dengan batu-batu permata dan berlian. Oh, kayalah ahli syurga ni. Ya. Cuma dalam konteks ayat ini Allah Ta'ala sebut berkenaan dengan ka'as. Mereka akan diberikan satu gelas, ya, yang mana pada gelas tu terdapat satu mata air dari syurga, Allah beri kepada mereka minum. Tapi bezanya mata air itu Allah letakkan padanya kafur. Allah letakkan padanya kafur. Apakah yang disebutkan dengan kafur? Kafur ini ada pendapat ulama kata dia adalah sejenis mata air dalam syurga. Memang nama dia kafur. Tapi pendapat yang tepat, majoriti ulama tafsir kata kafur ini adalah sejenis herba dalam syurga atau debunga dalam syurga, yang bila kita bubuh kat dalam air, dia menyejukkan air itu, didinginkan air itu. Bukan takat sejuk, dia ada aroma, wangian. Bukan takat wangian, dia mengubah warna dan rasa. Oh, hebat. Dia macam kita panggil apa tu, penyedap rasa tu lah. Air putih ni ambil kafur, bubuh jadi sejuk. Bukan begitu ais, sejuk, dingin yang menyedapkan. Sebab kita duduk kat padang mahsyar ni dah panas terik, 50,000 tahun duduk. Kalau tak kena panas pun kena berdiri pun penuh dah, walaupun tak terkena pancaran matahari, kerana sebahagian orang diletakkan di bawah arash. Tapi penat pun berpeluh juga. So Allah sebut mula-mula Allah mulia mereka, Allah bagi air sejuk. Allah bagi air yang dingin. Bayangkan air tu bila letak kafur,
Air itu memang dah sedap lah, tapi bila tak kafur, dia keluar wangian aroma, dia ubah warna air itu mengikut warna yang dikendaki oleh orang yang nak meminumnya, rasanya dan kedinginannya. Oh, hebat. Tak ada lagi kat dunia macam tu. Kita bubuh satu benda, dia tukar semua, dah jadi air lain. Ajaib. Ini kehebatan sistem syurga yang Allah Ta'ala janjikan kepada golongan al-abrar, golongan-golongan yang diredai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik. Maka di sini menunjukkan kepada kita tentang salah satu nikmat yang Allah beri kepada golongan al-abrar ini sebelum mereka dimasukkan ke dalam syurga, adalah Allah menghilangkan kedahagaan mereka, kelelahan mereka dan kepenatan mereka yang ketika mana mereka tempuhi di padang mahsyar. Nikmat pertama Allah bagi kat mereka apa dia? Allah Ta'ala hilangkan penat mereka, hilangkan lelah mereka. Nombor dua, macam mana Allah hilangkan tu? Allah beri kepada mereka minuman. Allah beri kepada mereka minuman daripada mata air yang telah dicampur dengan kafur. Yang telah dicampur dengan kafur. Kerana minuman itulah yang akan menghilangkan segala penat dan kelelahan mereka di dunia dan juga di mahsyar. Di dunia, di kubur dan di mahsyar, segala penantian mereka itu. Kemudian kita lihat pula pada ayat yang ke-6. Ayat yang ke-6 Allah Ta'ala cerita kepada kita tentang mata air yang telah diberi minum kepada golongan al-abrar sebelum mereka masuk dalam syurga. Ini ada khilaf ulama dalam membincangkan apa mata air itu. Sebab Allah sebut ainan saja, Allah tak sebut mata air apa, Allah sebut mata air saja secara umum. Tapi ulama bincang. Sebahagian tafsir mengatakan mata air yang Allah Ta'ala beri minum itu namanya mata air kafur. Yang kita sebut jadi tu, memang mata air itu namanya kafur. Sebahagian pula mengatakan mata air yang diberi minum itu namanya Kautsar, yang berada di perigi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Haud perigi Nabi SAW tu, dia daripada perigi itu mengalir daripadanya laluan datang daripada dalam syurga, daripada satu air sungai namanya Kautsar. Jadi kita minum. Jadi kat dalam syurga ni kita minum semua air-air yang natural ni, tak ada yang preservatif ke, pi campur apa ke, karbonat ke apa, tak ada. Itu semua geng kencing manis. Jadi ayat-ayat tu tak boleh ada dalam syurga, ayat yang tak sihat. Tapi ni manis mula jadi, yang sihat punya, tabi'i punya, dia bukan yang buatan punya. Maka ada yang tafsir kata mata air kafur, ada yang tafsir kata adalah mata air Kautsar. Dan kebanyakannya mengatakan dia adalah mata air. Ada juga yang tafsirkan mata air salsabi. Allahu a'lam. Itu ada banyak perbincangan para ulama lah. Tapi nak katakan mata air itu terbitnya daripada arash Allah. Mata air itu, kata Ibn Abbas, dia terpancar daripada bawah arash Allah, mengalir daripada syurga Firdaus, kemudian turun kepada setiap lapisan syurga-syurga yang lain. Maknanya special air itu Allah Ta'ala berikan minum. Tetapi kita tengok kat sini, menariknya ayat 5 dengan 6 ni Allah sebut minum tu 2 kali. Kalau tuan-tuan perhati ayat 5 tadi Allah kata yashrabuna min ka'sin.
minum dari gelas. Tapi ayat ni pula Allah kata yashrabu biha, mereka minum sebuah mata air. Cuma mata air tu dibincangkan tadi lah. Jadi ada ulama tafsir kata ayat kelima tu untuk golongan lain, ayat keenam golongan lain. Sebab tu Allah sebut minum tu 2 kali, tapi individu yang berbeza. Individu yang berbeza. Yang ayat 5 golongan abrar, ayat 6 golongan al-muqarrabun, atau juga disebut sebagai golongan as-sabiqun. Ya, golongan as-sabiqun. Jadi yang tepatnya ayat ke-6 tu cerita tentang golongan as-sabiqun. Golongan as-sabiqun, mereka ni lagi tinggi kedudukan daripada golongan al-abrar. Sebab kita dah sebut di awal tadi, yang masuk syurga ni daripada ashabul yamin ada 3, abrar, ulul albab, as-sabiqun. Jadi ayat ke-6 ni Allah cerita ada satu kelompok lagi, golongan as-sabiqun atau dipanggil golongan al-muqarrabun. Mereka ni minum mata air bukan dari gelas, minkat, bukan daripada gelas, tetapi mereka minum secara langsung daripada mata air tadi. Lepas tu kalau siapa belajar bahasa Arab, perhatikan ayat 5 Allah sebut yashrabuna min, tapi ayat 6 Allah sebut yashrabu biha. Allah Ta'ala tak sebut yashrabu minha, bukan darinya, minum dengannya. Apa maksud dia? Saya tunjuk. Dalam bahasa Arab, kalau saya ambil air ni, saya tuang dalam gelas, saya minum, ini dipanggil yashrabu minha, sebab saya kena ambil dan saya minum dari gelas ni. Kalau yashrabu biha, saya tak buat apa-apa, orang ambil air, orang tuang ke mulut saya, suapkan. Itu yashrabu biha. Special. Dia tak perlu nak, dia nak air tu. Allah kata di hujung ayat tu yufajjiruna tafjira, di mana saja dia nak air yang dia teringin tu, air itu keluar dari arah mana yang dia nak. Dia nak daripada atas, keluar dari atas. Dia nak daripada bawah, dia keluar dari bawah. Dia nak daripada tepi, keluar dari tepi. Dan dia minum air tu masuk dalam mulut dia tanpa sebarang perantaraan dan tanpa usaha dan kudrat. Air tak jatuh, air mengalir tak jatuh, masuk mulut dia. Masya Allah. Ada ulama tafsir malaikat pi suap ayam tu kat dia. Ada ulama kata dak, ayam tu sendiri keluar pi masuk mulut dia. Ayam tu bergerak macam ada piping, tapi air tu tak jatuh. Air tu Allah jadikan graviti kan, dia tak ada graviti, boleh berjalan masuk kat mulut ahli syurga tu, mengikut kadar yang dia nak minum. Yang ni lagi special, ya, yang ni lagi besar. Sebab tu Allah sandarkan, tadi Allah sebut abrar, yang ni Allah sebut special, ibadullah, lagi dekat dengan Allah, hamba Allah. Maknanya Allah sandarkan diri namanya kepada hambanya. Ini yang dimaksudkan sebagai golongan as-sabiqun. Itu panjang, kita nak bincang siapa golongan as-sabiqun tu ada. Cuma yang saya nak sentuh untuk ini, kita nak tengok beberapa jenis mata air di dalam syurga yang Allah sebut. Yang tak sebut tu banyak lagi. Ini beberapa jenis mata air dalam syurga. Yang pertama namanya tasnim. Nanti dalam Quran Allah sebut wa mizajuhu min tasnim, ainan yashrabu bihal muqarrabun. Mata air yang mereka minum ni yang paling sedap selain Kautsar namanya tasnim. Dia adalah satu mata air yang terbit daripada arasy Allah dan dia mengalir di udara, dan dia memiliki lebih daripada 70 warna dan rasa.
Tak tahu. Nak rasa apa, semua dah. Nak masak, nak masak, nak mandi, semua dah. Kita minum air itu seteguk, tapi kita boleh rasa kelazatan tu bermain di tekak kita bermacam-macam. Dia mana ada orang minum air kopi rasa sat Milo, sat lagi asal Nescafe, tak ada. Itu dunia tak boleh bagi macam tu lah. Nak minum pula, pergi beli pula Nescafe. Nak minum lagi, pergi beli pula Milo. Dia kena macam tu lah. Dia tak boleh dalam satu masa macam-macam rasa, tak ada. Itu tasni. Yang kedua namanya kafur. Kafur adalah mata air yang keluar daripada yang terbit daripada sebuah pohon di dalam syurga, namanya kafur. Ada satu pokok dalam syurga namanya kafur. Daripada kafur tu, pokok tu keluar mata air daripadanya. Yang ketiga namanya salsabil. Ada juga mata air dalam syurga namanya salsabil. Dia adalah mata air yang dia mengalir dengan bercabang-cabang. Dia ada banyak cabang, itu namanya salsabil. Maknanya dia bercabang-cabang. Dia bukan satu aliran, satu laluan, tapi dia bersatu tu dia pecah banyak. Dia banyak laluan dia, dan setiap laluan dia warna yang berbeza dan rasa yang berbeza. Kemudian adanya zanjabil. Zanjabil juga merupakan satu mata air dalam syurga, yang mana dia adalah mata air yang dingin dan berangin. Berangin ni macam mint sikit lah. Dia ada rasa angin sikit. Bukan angin buang angin, atau ni angin dah. Dia berangin yang sejuk lah. Berangin yang sejuk. Kemudian dia ada mata air jariyah. Fiha ainun jariyah. Dia ada mata air jariyah. Jariyah ni arak. Arak yang mengalir di setiap lapisan syurga, yang mengeluarkan pelbagai warna. Ada arak anggur, ada arak strawberry, semua jenis buah ada araknya. Jadi dia boleh minum. Dan air arak ni sentiasa mengalir. Kemudian dia ada air yang disebutkan sebagai rahiq al-makhtum. Rahiq al-makhtum yang disebut dalam surah Al-Mutaffifin, tentang ada satu arak yang paling mahal dalam syurga. Dia arak yang paling lama. Khitamuhu misk. Arak tu disimpan lama. Penutup arak tu boleh mengeluarkan kasturi. Bila buka saja penutup arak tu, wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Bau dia semerbak, semua ahli syurga berebut nak minum dia. Oh, dahsyat. Kita buka penutup tu, semua syurga, 88 syurga dapat cium bau dia. Semua pakat pergi cari nak minum, bergilir nak minum, berebut nak minum. Punya sedap arak tu, rahiqil makhtum. Kemudian dia ada juga susu, dia ada juga madu, dia ada juga mata air daripada air putih yang lazat. Kemudian dia ada juga mata air yang dinamakan tahur. Wasyarab, disebutkan syaraban tahura. Wasaqahum rabbuhum syaraban tahura. Allah bagi mereka satu mata air namanya mata air tahur. Mata air tahur ni bila kita minum air tu, air itu memperelokkan fizikal kita, anti penuaan. Minum air tu tak tua sampai bila-bila. Dan air itu juga tahur, dia membersihkan jasad ahli syurga, menyebabkan ahli syurga tidak buang air kecil, tidak buang air besar, tidak ada tahi mata, tidak ada tahi telinga. Semua jenis kategori tahi ini tak ada. Tak ada.
Bahkan dengan meminum air tahur itu, badannya menjadi wangi. Badan ahli syurga ni wangi, sampai kentut dia perfume. Ui, kat dunia ni kentut orang lari ya. Gas beracun. Pasal dia lalu kat saluran najis. Tapi kat syurga kentut berebut tu. Bang, kentut lah lagi bang. Kat dunia ni kali muka ni apa, tua-tua kentutnya. Mai ke akhirat kat berebut ha. Tu sebab ayat tahur tu. Sebab tu Nabi Daud bukan Nabi Ayub alaihi salam, yang masa baginda Allah suruh baginda hentak kaki tu, keluar ayak tu. Ayak tu sebahagian daripada mata air tahur dalam syurga. Suatu bila Nabi Ayub minum, dia mandi, badan dia elok terus, tak ada kesan penyakit. Parut pun tak ada. Kita beli bayar oil, bubuh berapa tahun tak hilang sikit. Ni hilang semua, jasad jadi lain. Sampai Nabi Ayub lalu balik, isteri dia Rahmah tengok, Tuan dia nampak tak suami saya? Lama dia mandi ni, Tuan keluar dari sana kan, nampak? Nabi Ayub kata, akulah Ayub, tak kenal, muda. Oh, kalau ayat tu boleh kat kita, saya rasa habis lah. Semua hak geng-geng tua ni bukan beratuk pihak, hak muda beratuk ni. Jadi ayat tu kira kering habis lah. Hak buat stok, hak bawa balik kan. Tu nanya. Kemudian yang seterusnya adalah air nadhakhah, yang Allah sebut surah Ar-Rahman, fiha ainani nadhakhatan. Nadhakhah adalah satu air yang mengalir seperti air hujan yang gerimis. Tak boleh bayang. Air dia turun daripada atas, tapi dia turun tu macam air hujan turun. Dan kita boleh ambil, minum dia, ambil, tahan, minum dia. Lah ni kopi minum air hujan, nanya dia campur asidik lah. Ni ambil, tahan, minum. Nadhakhah, yang mana ia mengeluarkan juga bawat anbar dan al-misk, kasturi. Ini adalah mata air nadhakhah, ya, nadhakhah. Baik. Okay. Kemudian kita tengok dekat sini, air ini juga golongan keenam ni, apa kelebihan dia? Ayat ni juga menerangkan kepada kita tentang kelebihan bersedekah dengan memberi manfaat air kepada manusia dan makhluk Allah. Sebab lepas Allah Ta'ala sebut tentang air yang diminum oleh golongan as-sabiqun, Allah sebut yufajjirunaha tafjira. Air itu akan mengalir keluar di mana-mana sahaja untuk mereka. Jadi ulama tafsir bincang, mereka ada buat satu amalan. Amalan yang mereka buat itu antaranya adalah sedekah air. Sebab tu dalam hadis Nabi kata, a'zamu sadaqatin saqyul ma'. Sebesar-besar sedekah itu adalah memberi minum air. Sebab tak ada makhluk yang tak berhajat kepada air. Tak ada. Baik yang bernyawa atau yang tak bernyawa, semua perlukan air. Bumi ni pun perlukan air, tanah perlukan air, pohon pokok perlukan air. Semua berhajatkan kepada air. Sebab tu air ni salah satu sedekah yang paling afdal, ya, sedekah yang paling utama. Itulah Nabi SAW sebut ada 7 amalan yang mengalir walaupun kamu sudah berada di dalam kubur. Antaranya orang yang mengorek perigi, orang yang membina perigi, kerana dia menjadi tempat sumber. Orang dapat, orang yang musafir, ibnu sabil dapat ambil air. Wakaf perigi orang dulu kan.
Biasanya orang nak bawa kapal gini, orang buat bukan tempat-tempat yang mudah dapat air, orang buat kat tempat-tempat yang sukar orang dapat air. So macam kita buat sedekah simple, beli satu karton tu, lagi kita tengok kat tempat mana orang musafir, orang payah nak dapat cari air, kita letak tu, kita letak siapa nak ambil air ni, free ambil, orang pakai ambil. Walaupun sesimpel itu, pahala dia besar, ya, pahala dia besar. Sama lah orang yang mengalirkan air sungai untuk manfaat orang, orang yang menguruskan kebersihan air, hatta orang yang jaga sungai. Sebab kalau sungai baik, tak kotor, dia manfaat kepada haiwan, juga untuk kita juga. Yang pergi kotor sungai tu dosa jariah. Tu dosa jariah kan tu. Pergi mandi kat air terjun, buang sampah, buang paper, tu yang apa, tikus bodoh mal kena air kecil tikus. Yang tu jariah tu. Bukan jariah pahala, jariah dosa. Jadi apa saja berkaitan dengan air. Sebab air ni sama ada orang buat minum atau manfaat, tujuan-tujuan yang lain. Dan itu salah satu daripada kelebihan mereka. Sebab itu dalam hadis yang panjang menyebutkan, sesiapa yang memberi minum kepada seseorang yang dahaga atau kehausan dan menghilangkan kehausannya di dunia, Allah Ta'ala akan menghilangkan kedahagaannya di akhirat. Antaranya tadi itulah, dia nak masuk syurga, Allah bagi dekat dia air itu tadi untuk menghilangkan dahaga dia, ya, menghilangkan dahaga. Kemudian pengajaran kita ambil juga daripada ayat ke-6 ini adalah kepentingan untuk berterusan atau istiqamah dalam berbuat amalan. Istiqamah dalam berbuat amal. Sebab Allah Ta'ala sifatkan air sungai yang mengalir kepada mereka untuk dinikmatinya itu sentiasa dalam keadaan tafjir, mengalir. Tafjir, mengalir. Ya, Allah gunakan perkataan ulang dua kali, yufajir, lepas tu tafjir, gunakan perkataan yang sama untuk menunjukkan ganjaran yang Allah bagi kepada mereka tu setimpal dengan amalan yang mereka buat. Apa sifat amalan yang mereka buat? Oleh kerana air sungai Allah bagi kat mereka minum tu sentiasa tak putus. Mereka minum, ada lagi minum, mengalir sentiasa dan keadaan mengalir, disebabkan kerana amalan mereka yang berterus-terusan sewaktu di dunia dahulu. So salah satu daripada kelebihan golongan al-muqarrabun ini adalah mereka istiqamah dan mereka sentiasa dawam, mudawamah, berkekalan dalam berbuat sesuatu kebaikan. Ya. Okey, baik. Itu antara pengajaran yang dapat kita ambil untuk malam ni. InsyaAllah kita tangguh dulu sampai ayat yang ke-6. Nanti kita akan sambungan kisah golongan al-abrar dan al-muqarrabun yang seterusnya pada ayat yang ke-7 insya-Allah. Allah Ta'ala alam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tangguh tasbih kafarah dan surah al-A'la. Subhanallah. Bismillahirrahmanirrahim. Innal insana lafi khusr wa tawassaw bil haqq wa tawassaw. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.